bahawa SD dah nak dibawa. SD nak dibawa kepada Yang di-Pertuan Agong. SD ni akuan bersumpah, statutory declaration. Akuan bersumpah, SD mengatakan bahawa kami datang, kami menyatakan sokongan. Isu dia sekarang ni SD ni dah jadi benda main-main. Nak buat SD bukan sewenang-wenangnya kena sign bukan. Macam Mat kata tadi, nak pergi jumpa Agong untuk sign SD, apa ke bang? Lepas tu sesuka hati juga nak meng-SD kan perkara yang tak perlu SD, lepas tu memalsukan SD. Tetapi kaedah yang betul untuk menjatuhkan kerajaan adalah kaedah ini, iaitu undi percaya atau tidak percaya di dalam parlimen. Kena encang lah kami orang. Tuan-tuan faham kena encang? Kena encang tu maksudnya kena lunyai lah dia orang. Yelah di 23 je PN ada 60 lebih kursi. Mampuslah dia. Kami bukan pala yang dia kata, kami bukan bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Ni terlalu taksub nak tumbangkan kerajaan Anwar Ibrahim. Depa mengelupak. Depa ni terlalu gairah nak tumbangkan juga kerajaan ni. Raja Petro dia print SD tu, dia print, dia tulis sendiri, dia buat raja sendiri. Lah apa yang dia dapat kita pun tak tahu. Mungkinlah payment daripada side belah perbankan mungkin dia dah dapat. Tapi hasil apa pun tak ada. Malah individu yang disenaraikan di dalam list-list dia tu semua dah buat kenyataan daripada warisan, daripada GPS, daripada GRS, daripada lagi beberapa orang lagi kan. Daripada UMNO pun dah keluarkan kenyataan tak ada kaitan apa-apa dengan senarai SD yang dikatakan oleh Raja Petra. Raja Petra kata, kawan ni okey ni sekian dia dah bagi SD lah apa-apa semua kan. Tuan badan cakap, aku tak pernah bagi pun SD. Aku tak pernah bagi pun. Dia punya kona kot tu, dia punya kona kot ni, dia macam-macam dia masuk untuk nak bagi meragu-ragukan. Kan dia nak kerajaan hari ni tumbang. Itulah tugas depa. Depa buat SD ni macam Jutaria. Depa buat SD ni macam duk main Saidina, duk main dadu, duk main dam. Depa duk buat macam tu. Hang tolak kat aku tolak kat hang. Hang nak amai aku bayar. Depa duk buat lagu tu. Lah tak ada satu pun yang sah. Kan? Ketua Perbankan punya pejabat pun dah keluarkan kenyataan palsu. Cuba bayangkan, dah ada desakan. Kalau benar-benar berlaku, dah ada desakan dan kemungkinan besar arahan daripada Yang di-Pertuan Agong kepada SPRM, siasat ahli-ahli parlimen yang katanya dah bagi sokongan kepada perbankan. Dan tak apa, hari ni aku akan bawa Wan Abdul Hadi juga sebab video dia pendek je. Tapi tak apa, kita boleh react sama-sama. So, tajuk yang kedua, yang pasal SD ni lah. Kan, geng-geng SD ni, sekejap aku akan bawa Iswadi Moni sekali lagi. Dan sekejap akan selitkan sekali tajuk pasal Tun Daim. Pasal Pandora Papers ni kan senarai hak yang dibongkar ni kan ramai, banyak. Tapi kenapa Tun Daim saja yang disiasat? Kenapa Tun Daim saja? Tengku Zafrul pun ada, Zahid Hamidi pun ada, daripada PKR pun ada seorang. Tapi tak apa, lagi Iswadi dia akan dedahkan kepada kita kenapa yang lain tak disiasat, kenapa hanya Tun Daim saja yang disiasat. Dan di antara ramai-ramai itu senarai yang ada akaun bank offshore, akaun di luar negara ni, hanya seorang saja bekas Menteri Kewangan. Sebelum ni tak termasuk Zafrul lah. Zafrul pun bekas Menteri Kewangan, tapi dia sebelum dia jadi Menteri Kewangan pun dia dah ada akaun offshore. Kan? Tapi yang dah lama, yang seseorang bekas Menteri Kewangan yang terkaya di dunia ni adalah Tun Daim. Dan tersenarai dan SPRM buat raja. SPRM nampak ada bukti, ada fakta, sebab itulah didakwa. So jom kita sama-sama kita dengar pasal SD ni kenapalah puak-puak lebay walaunti ni apa semua terlalu percaya dengan Raja Petra. Dan kita tahu Raja Petra ni dia fitnah lah apa pun, dia katalah apa pun,
kerajaan tak dapat ambil tindakan apa-apa pun pada dia. Dia nak keluar live dia nak cakap apa pun, dia tak boleh buat, kerajaan dia tak boleh buat apa-apa sebab dia bukan ada di dalam Malaysia, dia ada di luar negara. So jadi terpaksa kita tak boleh buat apa-apa. Kan selagi dia tak mati di sana, kan kita harap nanti dia kena kanser ke apa kan, mati katak dekat sana, anak-anak pun tak tahu ke apa, kita pun tak tahu kan. Waktu tu barulah dia tutup mulut. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Wan Abdul Hadi soal walau unduk percaya si Raja Petra dah kenapa. Jom sama-sama. Okey, dalam isu si Raja Petra ni sebenarnya, aku ni secara peribadi tak terkesan sangat pun, tak heran sangat pun sebenarnya bila kita tengok ada maklumat datang daripada mulut si Raja Petra ni. Kita semua kenal Raja Petra ni siapa, bukan kita baru kenal, dia dah lama kenal dah. Balik Malaysia pun dia tak berani. Tapi walaupun ni hidup percaya sungguh lah, percaya bulat-bulat apa benda yang Raja Petra tu beritahu. Itu yang buat aku pelik, betul-betul pelik. Ramai lagi walaupun dekat bawah hari ni bila kita tanya mana sumber kerajaan ayat tu Raja Petra bagi tahu. Mati-mati percaya tu. Bila kita tengok balik, bila aku teliti betul-betul senarai 120 MP yang dia pegang dalam kertas dalam video tu, ada nama ahli parlimen Sungai Petani daripada PKR, Dr. Taufik Johari. Kau tengok ni warna merah ni aku tunjuk ni. Aku zoom lagi untuk kau ni, nampak? Tak nampak? Kalau tak nampak kau zoom lah, kau zoom. Ada nama Dr. Taufik lagi. Satu lagi nama ada dalam list apa dia? Ni, Lim Guan Eng, ahli parlimen Bagan, Pulau Pinang. Ni gila ke apa ni? Kita yang normal ada akal ni kan. Ada akal normal, boleh fikir kan. Kita boleh faham benda ni benda mengarut. Walaupun ni macam mana? Walaupun yang duduk kat bawah, duduk percaya ramai-ramai ni, aku tak faham sungguh lah. Apa masalah korang sebenarnya? Benda ni dah tentu-tentulah scam, mengarut, menipu. Tak betul. Yang duduk percaya sangat tu kenapa? Dia disebabkan selepas Raja Petra mengeluarkan kenyataan, lepas tu pula dia di backup, dia disambung oleh Sanusi kan. Sanusi pula sambut, SD dah cukup, tunggu masa saja. Tunggu masa kepala bapa apa? Cepat-cepatlah tumbang kerajaan. Kalau betul-betul dah cukup jomblo. Cepat. Oi, peluang dah ada depan mata, Bib. Peluang dah ada Sanusi, oi. Kan? Takkan tunggu kepala bapa ang. Cepatlah. Angkat sumpah Perdana Menteri. Orang macam ni yang terlalu legah sangat, dia rasa dia biasalah menteri besar kan, rasa sikit badan dia rasa dia macam besar sikit kan. Dia buat macam apa dia kata semua betul, dan petansuk yang bodoh-bodoh mangkak-mangkak di bawah ni pun membuta tuli percaya. Sedangkan dia pun dia ambil kenyataan daripada si Raja Petra. Kalau SD dah cukup, tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi kita nak tanya? Pilah sembah kepada Yang di-Pertuan Agong. Tapi itulah silap. SD tak boleh pakai. SD dah tak laku. SD tu buang dalam tong sampah aja. So, jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswardi Moni soal Raja Petra, soal kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Mahathir dan lagi beberapa orang, dan dia sambung sekali dengan yang siasatan terhadap Tun Daim ni. Okey, jom sama-sama kita dengar dan kita fahami penjelasan dan juga hujahan daripada Iswardi Moni. Jom sama-sama kita dengar. Kita cerita politik. Yang ni kita cerita politik, tuan-tuan. Timbul isu bahawa SD dah nak dibawa. SD nak dibawa kepada Yang di-Pertuan Agong. SD ni akuan bersumpah, statutory declaration. Akuan bersumpah. SD mengatakan bahawa kami datang, kami menyatakan sokongan. Isu dia sekarang ni, SD ni dah jadi benda main-main. Nak buat SD bukan sewenang-wenangnya kena sign bukan. Macam Mat kata tadi, nak pergi jumpa Agong untuk sign SD. Apa ke bang? Bukan pergi jumpa Agong sign SD. SD ini cara dia adalah tuan-tuan buat dapat SD, tuan-tuan sign, kena mati stamp. Mati stamp. Kena angkat kena akuan bersumpah. Kena ada akuan bersumpah mengatakan bahawa SD itu valid. Okey? Suruhanjaya sumpah kena mengatakan bahawa SD itu valid. Dan bila mereka mengatakan valid, setuju, diterima, maka digunakanlah SD tersebut sebagai dokumen yang boleh dikatakan dokumen yang sah untuk digunakan. Namun,
Apa yang berlaku adalah ramai sangat orang buat SD 2-3 SD satu hal. Lepas tu sesuka hati juga nak meng-SD-kan perkara yang tak perlu SD, lepas tu memalsukan SD. Maka disebabkan itu, SD Langkah Dubai Gabungan Pesuruhanjaya Sumpah buat laporan polis. Pengurusi Pertubuhan Gabungan Pesuruhanjaya Sumpah, Yusrizal Zainul Abidin berkata pertubuhan itu berhasrat membuat laporan polis atau berhubung video YouTube bertajuk MB Kedah Sasau, Langkah Dubai Gagal. Menurut Yusrizal, terdapat unsur dalam video itu yang dimuat naik oleh kucing tanah yang boleh menjejaskan kredibiliti Pesuruhjaya Sumpah. Kami amat bimbang dengan kenyataan dan dakwaan yang dibuat oleh pemengaruh YouTube yang menyentuh proses pembayaran dan penyediaan akaun berkanun yang bersoalkan credibility, accountability dan integriti Pesuruhjaya Sumpah yang telah dilantik oleh Ketua Hakim Negara. Saya ditemani oleh Ketua Biro Undang-Undang kami dan ahli jawatan kuasa lain membuat laporan polis di Bidang Wangi bagi menyiasat kenyataan dan kesahihan dakwaan yang dibuat dalam video itu. Yusrizal berkata dalam video itu, pemengaruh berkenaan membuat dakwaan bahawa RM5 seseorang individu boleh mendapat cop Suruhanjaya Sumpah dan SD bernilai RM5 boleh digunakan untuk menukar kerajaan. Yuran itu bukan RM5 dan SD adalah dokumen sah tertakluk kepada akta akaun berkanun dan dia mempelekehkan dan memburukkan sistem perundangan. Sekiranya dakwaan itu benar, kami ingin polis menyiasat Pesuruhanjaya Sumpah mana yang melakukan perkara demikian. Tambahnya, Pesuma yang punya kira-kira 500 ahli dan merupakan pertubuhan mendaftar dengan ROS dengan keahlian terdiri pada Pesuruhanjaya Sumpah telah dilantik. Semalam, Menteri Besar Kedah yang mendakwa PN mempunyai SD mencukupi untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim. Dakwaan yang sama dibuat oleh Raja Petra. Baik. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan semudah itu sign cop bayar RM5. Betul. Nak bayar SD ni RM5 je. Betul. Tetapi dia bukan nilai bayaran RM5 tu. Tetapi akuan bersumpah, apa orang kata, statutory litigation, dia ada akta dia tersendiri. Sebab itu kalau sekiranya SD ni dibuat main, dia boleh didapati bersalah di bawah akta tersebut. So, bila ada dakwaan mengatakan bahawa SD itu, soalan ni macam ni. Prosedur SD, bila tuan-tuan hantar dokumen, Pesuruhjaya Sumpah akan minta IC, kemudian dia akan chop. Chop itu adalah chop setiap Pesuruhjaya Sumpah, kemudian dia akan catat di dalam dokumen. So, catatan di dalam dokumen itu, kita akan tahu SD itu chop kat mana. Kalau sekiranya dia kata, kami chop dekat Bangi contohnya, atau kami chop dekat Setapak contohnya, maka kita boleh semak adakah benar Pesuruhjaya Sumpah di Setapak itu dengan nama sekian sebulan telah bersetuju untuk chop, atau sekadar dia orang beli chop, buat sendiri, pergi chop sendiri. Itu satu persoalan. Dan kalau sekiranya dakwaan blogger tersebut tipu, maka blogger itu boleh disaman oleh pertubuhan Suruhanjaya Sumpah ini kerana telah memperkecilkan integriti. Menyelainkan dia menafikan perkara tersebutlah, tetapi dia boleh disaman kerana telah mencemar baik nama pertubuhan dan persatuan tersebut. Okay? Ni kita kena faham tuan-tuan. Itu yang berlaku. Dan buat masa ini, dia orang sendiri, Pesuruhjaya Sumpah nampaknya, dia orang sendiri tak tahu mengenai berkenaan dengan SD. So, jadi tak jadi, ada ke tidak dan sebagainya. Tidak, kita tak tahu. Baik. Dalam ketaksuban mereka, tuan-tuan, nak menjatuhkan kerajaan ini, saya ceritakanlah kepada PN bagaimanakah kaedah nak menjatuhkan PMX. Baiklah, malam ni saya buka cerita. Dah buka cerita dah sebenarnya hari itu. Saja je saya nak buka lagi cerita. Supaya PN ni jangan rasa kebulur sangat dan tak tahu sampai SD nak pergi Agong panggil sign SD. Okey, aku cerita. Dia macam ni. Sekarang ini SD tak boleh pakai lagi, tuan-tuan. Okey? Saya nak cerita. SD untuk ahli parlimen, untuk Dewan Undangan Negeri lain Tengok negeri, adakah negeri itu telah mendandatangani akta anti lompat parti atau tidak. Saya bagi tahu untuk parlimen, statutory declaration tidak boleh pakai. Kenapa? Ini argument saya. Argument saya kenapa tak boleh pakai, the moment SD itu sampai kepada Yang di-Pertuan Agong, soalan pertama yang di-Pertuan Agong perlu tanyakan, adakah ahli parlimen yang menandatangani SD tersebut telah hilang kerusi sebagai ahli parlimen? Kerana mereka telah melanggar persetujuan untuk taat setia kepada parti
dan dikira lompat parti. Tuan-tuan, apa objektif kita buat akta anti lompat parti? Apa objektif kita buat akta anti lompat parti? Supaya penyerahan SD itu tak berlaku. Itu tujuan dia. Sebab itu bila orang kata serah SD, saya kata mana boleh serah SD dah. Nak serah SD zaman sekarang tak boleh. Sebab the moment orang itu serah SD, maka dia telah gugur sebagai ahli parlimen. The only SD yang boleh diterima adalah SD parti. Iaitu kalau parti itu secara en bloc telah menyatakan sokongan kepada orang lain, maka itu boleh diterima. Tetapi individu yang katalah UMNO 11 orang, PKR 2 orang, whatever lah, warisan 3 orang, 2 orang, seorang, kalau tidak mengikut en bloc parti, itu dikira sebagai lompat parti. Maka yang di-Pertuan Agong tidak akan terima dan dikira sebagai SD itu tidak sah. So, bagaimana kaedah untuk nak menjatuhkan kerajaan ini? Atau mana-mana kerajaan? Sekarang ini tinggal satu saja. Dia kata kalau macam tu tak berperlembagaan lah Is. Kerajaan ini tak boleh jatuh. Siapa kata? Cara yang betul, dan ini cara yang saya cakap pada tahun 2020 dahulu. Sepatutnya inilah kaedahnya. Apa dia? Bawa usul itu ke dalam Dewan Negara, Dewan Rakyat dan buat usul undi percaya atau undi tidak percaya kepada Perdana Menteri. That is the only way. Itu saja cara. Di dalam Dewan. Sebelum Perdana Menteri naik hari itu, pada tahun lepas, awal tahun lepas, pada sidang pertama, 2 kali Datuk Seri Anwar Ibrahim minta, Datuk Seri sendiri yang memohon supaya diadakan undi percaya atau tidak percaya kepada Perdana Menteri. 2 kali pembangkang tak berani bangkit. Now, kali ketiga, kalau nak, sebenarnya kalau ikutkan pembangkang tak boleh. Bukan tak boleh, boleh nak buat usul. Tetapi dia akan jadi private bill. So, dia akan jatuh bawah sekali, lambat. Pembangkang jumpa Perdana Menteri. Perdana Menteri, kalau kau benar berani adat jantan, ini parlimen tak buka bulan 3 lagi, tak lama lagi akan buka parlimen, kita buat undi percaya sekali lagi. Apa macam? Tak perlu SD dah tuan-tuan. Buat undi percaya dalam parlimen ke? Kenapa takut? Now, soalan. Adakah undi percaya atau tidak percaya dalam parlimen kalau disokong oleh individu yang daripada parti dia, sedangkan parti dia tidak menyokong, contoh UMNO, dikira sebagai lompat parti? Jawapan mudahnya, tidak. Jawapan mudahnya, tidak. Okey? Tidak. Tetapi, kalau parti dia buat, kena bayar 100 juta dan dikira lompat parti, yang itu kira dekat mahkamah nanti. So, mahkamah akan tentukan kira lompat parti itu tak. Tetapi setahu saya, semua parti lain kecuali UMNO, tidak ada peruntukan perlembagaan parti mengatakan sesiapa yang menyalah perlembagaan parti mereka, maka dikira telah melompat parti dan hendaklah membayar 100 juta ringgit. Parti lain saya tak tahu. Saya tahu tak buat. Hanya UMNO yang buat sedemikian. Maka adakah kira lompat parti? Yang tu kena bawa ke mahkamah lah. Tetapi kaedah yang betul untuk menjatuhkan kerajaan adalah kaedah ini. Iaitu undi percaya atau tidak percaya di dalam parlimen. Kan? Sebagaimana kata Hasan Karim, biar Dewan Rakyat putuskan jika Anwar sudah hilang majoriti. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hasan Abdul Karim berkata, sokongan terhadap seorang Perdana Menteri harus diputuskan melalui undi percaya di parlimen dan bukan berdasarkan SD. Kenyataan ini dikeluarkan susulan seorang penulis blog yang melarikan diri dalam buangan Raja Petra mendakwa pembangkang telah memperoleh 120 SD. Sama juga dengan Ashraf Wajidi mengatakan hanya undi tak percaya peluang PN jatuh ke kerajaan, kata UMNO. UMNO berpendapat ada 3 faktor menjadikan cubaan pembangkang menjatuh ke kerajaan. Menurut Setiausaha Agong Ashraf Wajidi, dakwaan itu dibuat di luar pihak kerajaan tidak lebih daripada sekadar mainan persepsi untuk mengelirukan lawan. Pertama, katanya sudah berkali-kali menitahkan bahawa dia tidak akan layan SD untuk tukar kerajaan. Kedua, pembangkang hanya tinggal 69 orang, perlu 43 lagi untuk cukupkan 112 orang minimum. Gabungan GPS dan ahli parlimen bukan Islam sudah menyatakan dengan tegas tidak akan menyokong PN kerana di dalamnya ada parti ekstrim PAS. GPS mampus dia takkan sokong apa orang kata PN, tuan-tuan. Okey. GPS ni GPS mampus dia takkan sokong PN.
Kenapa dia ada PAS dalam tu? Dia macam ni, ada orang tanya saya, bagi GPS, PAS dengan DAP tu, yang mana lebih teruk pada pandangan GPS? Okey, ini saya nak cerita, pada pandangan orang GPS, PAS tu lagi teruk daripada DAP. Kalau orang Melayu di Semenanjung nampak DAP tu teruk, bagi orang Sarawak, PAS tu lagi teruk daripada DAP. DAP tu bagi GPS teruk dah. Lawan kan, of course. Dekat sini lah DAP. Tapi PAS tu bawah ni. Punyalah benci. Okey, tapi timbul persoalan, kenapa masa PN hari tu GPS nak bergabung? Tuan-tuan kena ingat, yang bergabung pada waktu itu, yang ikut GPS ikut adalah UMNO. Dia bukan ikut PAS. Nah, bayangkan kalau kerajaan ini adalah yang baru, adalah PAS. Adalah bersatu. Kemudian ada GPS. PAS punya kerusi lagi banyak daripada GPS. Agak-agak, kalau kata Abang Joe semalam saya mainkan video dia, kami 23. Kalau kami, tiba-tiba saya tengok nama saya jadi Perdana Menteri, padahal dia bukan ahli parlimen pun. Kan? Dia bukan ahli parlimen, macam mana dia jadi Perdana Menteri? Katalah saya jadi Perdana Menteri, kami 23. Kalau kami 23, dia kata apa? Kena encang lah kami orang. Tuan-tuan faham kena encang? Kena encang tu maksudnya kena lunyai lah dia orang. Yelah dia 23 je, PN ada 60 lebih sekusi. Mampuslah dia. Kami bukan palai, dia kata kami bukan bodoh. Bukannya macam tak orang bodoh, tanya dah. Ikut ke Sarawak tu, nyawain. Tak, poinnya adalah, tak boleh. So, the only way sekarang ni adalah, bawa undi percaya. Atau undi tak percaya. Okey, dia kata, kami pembangkang mana boleh buat undi tak percaya? Susah, dia kata. Kenapa nak bawa susah ni? Susah nak bawa. Kenapa susah? Kan ada kamu kata, ada geng UMNO di dalam itu. So, kalau geng UMNO ada dalam itu, maka geng UMNO tu boleh buat usul. Sebab dia adalah MP kerajaan. So, bila dia buat usul, macam yang berlaku di Perak. Ingat tak yang berlaku di Perak? MP UMNO yang buat usul kepada Peja. Sehingga jatuhnya beliau sebagai Menteri Besar. Tuan-tuan ingat So, biar MP UMNO yang kata menyokong kamu tu, bawa usul. Kenapa tak berani? Atau sebenarnya tak wujud. Ismail Sabri dah nafi, timbalan menteri pun dah nafi. Ramai daripada konon yang menyokong. Kecuali Syamuddin je, Tun Sen On je yang tak bunyi sekarang ni. Tapi lain semua dah nafi, tuan-tuan. Lain semua dah nafi. Okay? So, saya dah ajar dah formula. Macam mana nak jatuhkan kerajaan ni? So, terpulanglah kepada tuan-tuan. Walaun ambil video saya ni, pergi hantar pada bos-bos kalian. Ikutlah apa yang saya cakap. Okay, habis kat situ. Now, konflik berlaku di Sabah baru-baru ini, tuan-tuan. Sehingga Zahid kena pergi ke Sabah untuk bertanya dan menenangkan keadaan. Isu dia macam ni. UMNO Sabah sekarang ni adalah pembangkang. Mereka dikatakan nak berbincang dengan warisan untuk membentuk gabungan. PRN Sabah yang dijangka berlaku pada tahun ini. So, akhirnya Zahid pergi ke Sabah untuk meleraikan perkara ini. Keputusan rakan kerjasama BN di Sabah dibuat lepas bubar DUN Zahid. Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi menjelaskan rakan kerjasama BN dan UMNO bagi pilihan raya negeri Sabah akan ditentukan setelah bubar DUN Sabah nanti. Bercakap kepada pemberita sidang media, Zahid berkata BN bersedia untuk bekerjasama dengan siapa saja dan mana-mana parti. Kita punya pendirian politik ini pragmatik dan jalinan kerjasama boleh dilakukan dengan mana-mana parti politik. Yang penting, kerajaan ditubuhkan mendapat dukungan majoriti. Di Sabah, keunikan dia sekarang ini bila UMNO memilih untuk menjadi pembangkang. Okay? Bersama dengan warisan. Daripada bersama dengan GRS. So, mereka tak nak bergabung dengan GRS, mereka tak nak bergabung dengan HGG. They prefer untuk nak memastikan bahawa dalam keadaan yang sekarang ini, dalam keadaan yang pilihan raya yang akan berlaku ini, UMNO berkemungkinan mungkin akan bergabung dengan warisan. Cuma bila Zahid pergi ke Sabah, tugas utama dan tujuan utama sebenarnya jangan buat keputusan dulu itu. Kalau faham signal yang dihantar tadi, beliau berkata tunggu sehingga selepas bubar baru kita bincang. Sebab dia tak nak nanti ada pertikaian dan perbalahan. Di peringkat federal kita kerjasama, tapi di peringkat negeri kita gaduh. Itu jadi satu masalah besar kepada Sabah. Okay? Alright. Habis kat situ. Timbul satu persoalan, tuan-tuan. Kenapa SPRM siasat daim saja dalam kertas Pandora? Sekumpulan aktivis pro-PN menggesa SPRM menyiasat 9 individu terkemuka yang dinamakan dalam kertas Pandora sebagai pemilik pelbagai amanah atau syarikat luar pesisiran.
Timbalan Pengurusi Gerakan Menuntut Malaysia Bersih, Syarul Emma yang lebih dikenali sebagai Ratu Naga berkata, persoalan mengenai pendakwaan terpilih timbul susulan siasatan SPRM terbaru membabitkan bekas Perdana Menteri. Persoalannya, mengapa siasat Daim saja memandangkan diketahui umum bahawa Perdana Menteri menganggap Tun Daim sebagai musuh politiknya. Ini menimbul persoalan kebebasan serta integriti. Oleh demikian kami menggesa demi keadilan, kami menggesa pihak SPRM untuk turut membuka siasatan terhadap individu yang disenaraikan. Saya jawablah bagi pihak SPRM. Okey. Siasatan terhadap kertas Pandora ini bukan baru berlaku semalam. Okey. Siasatan kertas Pandora ini berlaku sejak kertas Pandora itu tersebar. Saya tak ingat bila, I think 2022 kot lebih kurang. Ke awal lagi. Ke lewat lagi. Saya tak ingat dah. Tapi sejak dia tersebar. Setelah siasatan demi siasatan dijalankan, mereka mendapati yang benar-benar ada kes ada seorang. Iaitu Daim. Faham maksud saya? Now, kertas Pandora adalah data maklumat yang bercampur. It involve jutaan data dan melibatkan banyak parti. Termasuk di dalam Malaysia. Tetapi persoalan utama, adakah data itu betul? Kerana Pandora Papers adalah hearsay. Dia dokumen yang dikompilkan, disebarkan, tapi tak tahu siapa yang menyebarkan dokumen tersebut. Siapa yang kompilkan? Daripada mana sumber-sumber dokumen tersebut? Kita tak tahu. Dia kata individu sekian ada syarikat offshore. Ada bank offshore. Ada sekian-sekian. Contoh kita kata ada ahli PKR. Kalau tak silap saya, William Leong. Ada nama dia dalam tu. Dan William Leong sendiri kata, betul. Saya ada account bank offshore. Saya ada. Now, ada account bank offshore belum bermakna itu satu kesalahan. Okey? Sesiapa pun boleh ada account bank offshore. Saya nak ada pun boleh. Tak ada masalah. Isu dia, adakah account bank offshore itu digunakan untuk tujuan illegal activities? Itu persoalan. So, sepanjang tempoh setahun lebih ini, siasatan dilakukan. Setelah siasatan dilakukan, akhirnya mereka jumpa trail terhadap Daim. Yang lain berkemungkinan, mungkin, later akan didakwa mungkin, atau SPRM mengatakan tak ada basis untuk nak didakwa. Hanya kerana ada akaun pesisiran, tak boleh nak dakwa. Nak dakwa apa? Macam tuan-tuan lah. Oh, hanya kerana ada akaun bank, maka tuan-tuan didakwa AMLA. Masalahnya, saya ada akaun bank, so apa isu dia? Adakah benar AMLA itu berlaku dalam akaun bank saya? Kalau bukan, then tak boleh nak dakwa lah. Jadi itu menjawab persoalan lah. Bukan kita kata pendakwaan terbilis. Dah kebetulan dia memang ada dekat situ yang sewaktu dengannya lah. Yang melibatkan kes-kes. Dan juga bila dia diminta oleh SPRM untuk declare harta beliau, beliau memilih untuk tidak berbuat demikian. Itu yang berlaku. Baik. Okey geng, alhamdulillah kita dah bersama dengan Iswadi. Aku harap apa semua ni faham lah. Hayan Daim tu sebab dia kaya gila-gila punya. Gila punya. Bekas Menteri Kewangan boleh ada ni bangunan yang tertinggi yang bernilai bilion ringgit. 2 berapa bilion waktu mula-mula dia buat kos buat menara tu saja 2 bilion lebih. Kan? Dengan lagi sekarang dengan nilai aset bangunan tu pun dah 2 bilion lebih lagi. Sebab itulah ada orang geng-geng Ratu Naga apa ni macam persoalkan mewakili daripada Mahathir. Mahathir sekarang dah bersama dengan Muhyiddin. Terpaksalah menyoalkan kenapa Daim dia, kenapa tak orang lain. Macam tu lah. Dia pun terpaksalah sebab dia jadi geng mereka. Dia pun terpaksalah membela geng-geng mereka. Sebab itulah terlalu gairah demi gairah gila-gila dia nak tumbangkan Anwar Ibrahim. Tapi dia pun tak dapat tumbang ke. Sampai lah dia pun tak dapat tumbang ke. Sembang cukup, SD cukup. Kalau dah cukup, cepat-cepatlah pi sembah, pi buktikan. Tapi sekali aku tahu yang di Pertuan Agong akan ambil SD tu, buang dalam tong sampah ataupun bakar tok buang. Tak laku. Kan? Apa guna akta anti lompat parti? Seperti mana yang diperkatakan oleh Iswadi tadi. Habis apa guna Parti Bersatu, Parti Pembangkang, Parti PKR apa semua waktu tahun lepas 2022 meluluskan akta anti lompat parti? Untuk apa? Itulah sebabnya orang tak mau dah berlaku bawa SDP
sokong kawan tu, pergi sokong kawan ni, berceramuk habis puak-puak ni, yang ahli-ahli parlimen ni kemaruk kuasa, boleh dibeli dengan duit ringgit. Sebab tu sekarang kalau hang nak bentuk kerajaan, jadi ni para-para walaun hak tak faham lagi ni, kita sekarang, kita nak bentuk kerajaan, kita nak bentuk antara parti-parti ni, hanya boleh envelop secara parti dengan parti. Sekarang ni kalau hampa faham, GPS main bersama dengan kita ambil daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Kalau UMNO saja main pun tak boleh. Kan? Satu envelop dah semua nak kena main. Barisan Nasional. Macam gabungan besar dia adalah Barisan Nasional. Dan Pakatan Harapan ni gabungan besar dia Pakatan Harapan. Walaupun di dalam dia ada pelbagai parti, kan? Yang envelop macam gabungan besar ni kena main bersama-bersama. Dan GPS, GRS, mereka turut main bersama-sama lagi. Kan? Jadi, kalau nak menumbangkan kerajaan, hampa perlu tarik satu envelop ni keluar daripada kerajaan hari ni. Perlu menarik satu envelop, satu parti ni, satu gabungan besar parti ni keluar daripada gabungan kerajaan hari ni. Barulah tumbang. Tapi kalau hampa tak mampu tarik, kalau hampa tak mampu keluarkan walaupun satu parti, GPS ke, GRS ke, itu ke ini, tak payah sembang. Tak payah sembang. Kalau setakat kutip SD, tak laku kan? Hampir sembahlah kepada Yang di-Pertuan Agong beribu kali pun. Yang di-Pertuan Agong, dia perlu refer kepada penasihat dia perlu semaklah perlembagaan, perlu semaklah akta-akta apa-apa semua. Kan? Seperti mana Iswadi tadi cakap. Kalau salah guna SD, salah bagi SD ataupun dengan membuat permainan dengan SD ni pun salah pun. Mereka dah buat dah laporan polis terhadap kenyataan daripada kucing tanah. Dia boleh menjadi satu permainan. Sebab itulah ada anti lompat parti supaya perkara-perkara SD jual beli SD ni dah tak berlaku. Kalau dah macam manalah kita duk nak stabil kan? Politik kita macam mana sampai bila duk nak berceramuk ni, kan? Bila bagus ada anti lompat parti, kan? Supaya tidak berceramuk, tidak melompat sana sini. Dan sekarang ni jalan untuk tumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan cara apa? Dengan cara buat undi belah bagi di dalam sidang parlimen. Iswadi pun ada cakap, Iswadi dah bagi jalan cara macam mana nak tumbangkan kerajaan. Tapi yang kalau hampa betul-betul berani gopoh, serahkan SD kepada bakal di-Pertuan Agong ataupun yang di-Pertuan Agong hari ni. Raja Petra pun dia hanya setakat boleh cakap macam tu lah. Dia hanya boleh cakap macam tu lah. Oh, saya dah cukup SD, PM dah cukup SD, ni calon PM 3 orang, itu, ini. Sampai sekarang tak ada. Kalau betul-betul hari pertama tu, dia waktu hari dia umumkan kata dia dah cukup SD tu, walaupun ada nama Ling Gua Eng, walaupun ada nama Taufik ahli Parlimen Sungai Petani tu, kan, diserah terus kepada Agong. Tengok Agong yang di-Pertuan Agong ataupun bakal di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim tu terima ataupun tidak terima, serah terus. Jangan lambat, nanti terlepas. Peluang hanya mai sekali. Tapi mereka tak usaha pun. Kalau setakat tulis nama sekian-sekian, type pakai komputer, lepas tu print panjang-panjang, lepas tu buatlah video tunjuk. Kalau setakat nak miss sentiment tu tak payahlah. Kami tak bodoh lah. Orang ni, Raja Petra ni pun dia gamekan diri dia sendiri. Orang boleh zoom video dia, orang boleh tengok apa yang dia tulis. Dahlah kantoi. Nama daripada ahli parlimen kerajaan Pakatan Harapan pula tu tiba-tiba ada di dalam list sokongan untuk mengangkat Perikatan Nasional sebagai kerajaan ni. Alamak. Lepas tu kan ada pula yang Iswadi tadi cakap yang di-Pertuan Agong panggil minta sign SD. Oh, kita pun aduh, apalah kebodoh sangat budak-budak ni. Budak kadang-kadang orang ni cerita dia antara adun dengan MP, ahli parlimen pun dia pun tak faham. Faham tak? Antara ahli Dewan Undangan Negeri dengan ahli parlimen pun dia pun tak faham. Tapi dia pun nak berpolitik. Kan? Macam itulah
yang Agung minta my sign SD dengan my antara ahli parlimen ni yang menyerahkan SD. Kan? Antara tu pun mereka tak faham. Dan kalau macam mereka pergi serah SD kepada yang di-Pertuan Agong pun tak laku lah. Tak laku. Sebab kita ada anti lompat parti yang menyekat mereka ni daripada terus sailang untuk menjatuhkan kerajaan atau anti lompat parti. Sebab kalau seorang, contoh macam kita ambil daripada Barisan Nasional, seorang 100 juta yang perlu bayar kalau mereka khianat parti, bayangkan kalau 10 orang 1 bilion bit. Kalau 11 orang 111 bil 1.1 bilion bit. Allahu Akbar. UMNO kaya. Tapi disebabkan perjanjian di dalam UMNO BN punya ni, apa-apa pun perlu ikut presiden. Sebab waktu dia sign, waktu dia pernah jadi calon, dia dah ada buat aku janji. Aku janji itu akan menyerahkan kepada presiden parti menentukan dengan siapa presiden nak piduk bersama. Tapi hari ni hampa tengok kerajaan hari ni apa yang macam menunjukkan kegagalan kerajaan hari ni. Buktikan dan bandingkan zaman Perikatan Nasional, tak kira zaman Muhyiddin ke, zaman Bae ke. Sebab waktu zaman Ismail Sabri, Muhyiddin Yassin jadi apa? Muhyiddin Yassin jadi Majlis Pemulihan Ekonomi, Majlis Pemulihan Negara. Dia jadi bertaraf menteri, babe. Kan? Last apa yang berlaku waktu itu? Padahal negara dah endemik. Adakah kita dah keluar daripada kesusahan, kemiskinan, kesempitan ataupun pengangguran dah kurang, kemiskinan pun dah kurang, peluang pekerjaan pun dah macam dah kurang, betul pelabur-pelabur masuk, adakah berlaku? Dan bandingkan 1 tahun pemerintahan Datuk Seri Anwar Ibrahim, beza ke tak beza? Cuba fikir itu. Hampa tinggal kerajaan, telur tak ada, ayam tak ada, minyak tak ada, kan? Pelbagai macam-macam tak ada, kan? Dan kerajaan ni ambil alih kurang daripada 6 bulan, settle masalah-masalah keperluan asas. Hingga kan ada yang kantoi menyorok minyak, seluduk minyak ni, anak Hamzah Zainuddin menyorok 60 tan, 60,000 paket minyak, 60,000 kilo. Kira 60,000 paket sorok di satu gudang, sedang di dalam pendakwaan tau. So, yang terakhir, teruskanlah berangan-angan untuk nak hantar SD. Dan yang terakhir, yang terakhir, sedap balik, ramai dah ahli-ahli parlimen yang Raja Petra senaraikan tu, kan, daripada GPS, JRS, warisan, daripada UMNO, BN sendiri pun dah keluarkan kenyataan. Saya tak ada kena-mengena. Saya tak bagi SD pun. Pelbagailah kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli-ahli parlimen yang Raja Petra petik nama mereka tu. Raja Petra bubuh nama mereka di dalam senarai untuk menubuhkan kerajaan Perikatan Nasional. Dan jangan haraplah GPS tadi, video tadi, ucapan Abang Jo, dia pun terkejut. Dia hanya ahli Dewan Undangan Negeri je. Negeri Sarawak. Tiba-tiba dia dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Dia pun terkejut nama dia ada. Kan? Tapi dia pun ni cakap ukok baju dekat badan lah. Kan? Itulah, ini dia betapa kemaruk, betapa terdesaknya Perikatan Nasional ni nak selamatkan rakan-rakan sekutu dia. Mereka nak ambil alih kerajaan bukan demi rakyat, bukan demi negara ni, demi nak selamatkan, demi nak hapuskan rasuah, demi nak hapuskan kes-kes rasuah mereka, nak hapuskan kes-kes salah guna kuasa mereka. Ni, geng-geng Mahathir and the gang kan ni. Kan? Tun Daim, Hamzah Zainuddin, lepas tu dengan Muhyiddin Yassin, kes-kes menantu dia, anak dia duk rindu dekat menantu dia, dah lama tak balik ni. Setahun dah ni, dah tak balik ni. Jadi si bapa mentua ni sebagai seorang bapa perlulah membantu supaya menantu balik dengan tukar kerajaan. Itu je lah yang mereka fikir. Yang ahli-ahli parlimen daripada UMNO ke apa ke, yang dalam diam menyokong
Perikatan Nasional inilah muka-muka pengkhianat, muka-muka yang nak menjatuhkan negara, nak menjatuhkan kestabilan negara, nak macam nak menghancurkan kestabilan negara, nak hancurkan macam-macam. Sebab kena ingat, kerajaan ni tumbang. Hampa jangan ingat, pelaburan yang masuk ratusan, hampir 300 bilion tu akan kekal. Sebab mereka masuk, tujuan mereka masuk di dalam negara kita, salah satunya sebab kestabilan politik. Kalau tumbang juga yang ni, boleh majoriti 50%, lari balik. Tinggalkan apa hak ada ataupun bungkus balik, terus balik tempat mereka balik. Sebab apa? Mesti dah tak ada kestabilan politik. Hanya setakat majoriti, macam 2-3 orang. Baik tak payah, baik mereka balik. Sebab mereka tahu, anytime mereka boleh jatuh pula. Ekonomi kita of course akan merudum. Segala-galanya pun akan merudum. Peluang pekerjaan pun akan hapus. Yang mana yang dah bekerja pun kena buang kerja sebab syarikat pelabur tu dia dah belah daripada Malaysia. Itulah pemikiran kebobrokan Perikatan Nasional. Jadi terima kasih banyak. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.